Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, bertemu lagi kita hari ini. Masih lagi dalam tajuk elektrik, tapi tak samalah seperti minggu lepas dan juga hari Senin hari tu. Untuk hari ini, kita akan belajar apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Yang kedua, suis dalam keadaan tertutup dan terbuka. Yang ketiga, kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Dan yang keempat, kaedah mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Baiklah, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol bagi litar bersiri. Kamu tengok ni, ini adalah litar bersiri. Litar bersiri ni, tengok litar bersiri ni, ini adalah sel kering. Ni sel kering. Kemudian mentolnya ada 1, 2, 3. Ada 3 mentol yang disusun secara bersebelahan. 3 mentol ni dia berkongsi tenaga yang dia dapat daripada sel kering ni. Macam tu. 3 mentol ni dia berkongsi tenaga yang dia dapat daripada sel kering ni. Jadi, bila satu sel kering ni dia kena bahagi dengan 3 mentol. Jadi mentol ni nyalaan dia tidaklah berapa terang. Maksudnya nyalaan dia malap je. Malap tu maksudnya tak terang sangat lah. Jadi macam mana kita nak terangkan nyalaan ketiga-tiga mentol ni? Macam mana? Dengan menambah sel kering. Contoh cikgu tambah sel kering yang kedua. Ni sel kering yang pertama, ni sel kering yang kedua. Kita tambah sel kering. Bila tambah sel kering, tenaga yang diterima oleh mentol ni pun bertambah. Sebab sel kering dah bertambah. Bilangan sel kering tu dah bertambah. Jadi jumlah tenaga yang ketiga-tiga mentol ni dapat pun bertambah. Jadi dia terang sikit berbanding dengan yang tadi. Apa kata sekiranya cikgu tambah sel kering yang ketiga? Ini sel kering yang ketiga. Cikgu tambah 3 sel kering. Jadi, 3 biji mentol ni dia akan dapat tenaga daripada 3 sel kering. Jadi, nyalaan mentol ni, dia punya nyalaan semakin bertambah terang. Maksudnya mentol dia semakin cerah. Maksudnya tak malap lah macam seperti yang satu sel kering sahaja. Jadi, faktor pertama yang mempengaruhi kecerahan mentol adalah bilangan sel kering. Cikgu tulis kat sini. Abaikan tulisan cikgu yang tak berapa cantik ni. Bilangan sel kering. Itu faktor yang pertama. Semakin bertambah sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Maksudnya makin banyak sel kering tu, makin bertambah cerahlah mentol tersebut. Faktor yang seterusnya. Kamu tengok kat sini tadi ada 3 mentol. Ada 3 sel kering. Apa akan berlaku sekiranya cikgu buang satu mentol? Mentol yang ketiga ni kita buang. Tak ada. Jadi sekarang tinggal 2 mentol sahaja. Satu mentol, 2 mentol. Tinggal 2 mentol je. Jadi 2 mentol je yang akan berkongsi tenaga daripada 3 sel kering ni. Bilangan yang berkongsi tenaga tu dah berkurang. Jadi mentol ni akan menyala dengan lebih terang berbanding bila kongsi dengan 3 mentol. Kamu tengok pula sekiranya cikgu kita buang lagi 1 mentol. Kita tinggalkan 1 je mentol.
Okey, sekarang ni mentol yang satu yang tinggal ni, yang satu ni yang tinggal ni, dia tak perlu berkongsi dengan mentol yang kedua dan juga mentol yang ketiga. Dia dapat sorang-sorang je. Semua tenaga yang ada pada sel kering ni, yang sel kering dibekalkan, mentol yang nombor satu ni je dapat. Sebab dia tak perlu berkongsi dengan nombor 2 dan nombor 3. Sebarang tak ada, kita dah buang lah kiranya. Okey, jadi bila tinggal satu je mentol, makin teranglah mentol tersebut menyala. Kamu bayangkan kalau kamu dapat makanan, 3 jenis makanan dan kamu tak perlu berkongsi dengan orang lain. Banyak kan makanan yang kamu dapat? Samalah macam mentol ni. Dia dapat kesemua tenaga yang ada dekat sini. Jadi, dia dapat semua. Jadi dia akan jadi terang. Kalau dia kena berkongsi, dia kurang terang. Okey, jadi faktor yang kedua adalah bilangan mentol. Semakin berkurang bilangan mentol, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey, kalau bilangan mentol tu semakin sedikit, jadi bertambah teranglah mentol tersebut. Itu faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Kita pergi untuk litar selari. Okey, kamu tengok litar selari. Litar selari ni, okey, beza dia dengan litar bersiri tadi, dia punya susunan mentol. Okey, mentol dalam litar selari ni dia tak berkongsi litar. Dia ada litar dia masing-masing. Okey, litar gelung yang pertama, litar yang kedua, litar yang ketiga. Jadi dia tak berkongsi tenaga yang dia terima daripada sel kering ni. Okey, sekiranya dia tak berkongsi tenaga yang diterima daripada sel kering ni, dia punya nyalaan mentol dia, mentol yang pertama, mentol yang kedua dan juga mentol yang ketiga ni, nyalaan dia sama. Nyalaan dia tak berbeza. Maksudnya kalau mentol pertama terang, mentol kedua pun akan terang, mentol ketiga pun akan terang sebab dia tak perlu berkongsi tenaga. Okey, kalau kita tambah sel kering kat sini, okey, tambah sel kering daripada 1 jadi 2. Okey, jadi dia punya nyalaan mentol akan bertambah terang sebab dia menerima tenaga yang lebih banyak. Kalau kita tambah lagi jadi 3 sel kering, okey, jadi dia punya nyalaan mentol akan lebih terang berbanding dengan menggunakan 2 sel kering sahaja. Okey, sekarang kita tengok pada bilangan mentol. Akan berubah tak nyalaan mentol sekiranya kita kurangkan bilangan mentol dalam litar selari? Okey, kita buang mentol yang ketiga. Okey, lepas dah buang mentol yang ketiga, tinggal 1 mentol, 2 mentol. Okey, jadi sel kering dia ada 1, 2, 3. Sel kering kita tak ubah, kita cuma kurangkan bilangan mentol. Akan berubah ke nyalaan dia? Akan jadi semakin malap ke? Takkan, nyalaan dia masih sama sebab dia tidak dipengaruhi oleh bilangan bilangan mentol. Sebab apa tadi cikgu cakap? Dia punya litar ni, jumlah tenaga yang diterima ni, dia tak kongsi. Okey, jumlah tenaga yang diterima sama je. Kalau dia guna 3 sel kering, dia dapatlah tenaga daripada 3 sel kering. Okey, litar 1 ni dapat tenaga 3 sel kering, litar 2 ni pun dapat tenaga 3 sel kering. Kalau kita kurangkan mentol, dia tak akan jadi bertambah terang. Nyalaan dia sama je sekiranya kita kekalkan mentol yang ketiga tu. Jadi, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol bagi litar selari adalah dia punya bilangan sel
kering. Okey, bilangan mentol tidak mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari. Maafkan tulisan cikgu ya. Okey, A ni macam U pula. Okey. Bilangan sel kering. Okey, itu faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari. Okey, tajuk yang seterusnya. Okey, suis dibuka dan juga suis ditutup. Kamu tengok dekat sini untuk litar bersiri ni. Okey, litar bersiri ni dia berkongsi litar, dia berkongsi arus tenaga. Okey, dia berkongsi arus elektrik ni. Dia berkongsi yang warna kuning ni. Cikgu lukislah bulat semua ni. Okey, dia berkongsi. Jadi, sekiranya suis X ni dibuka. Maksudnya, bila suis X ni dibuka, arus elektrik tak dapat mengalir. Bila arus elektrik tak dapat mengalir, mentol yang pertama, mentol yang kedua. Jadi, mentol ni pun tak akan menyala. Kenapa? Sebab arus elektrik itu tak mengalir. Suis tu dibuka. Okey, sekiranya ada salah satu suis dibuka, mentol tu tidak akan menyala bagi litar bersiri ni. Okey, sama juga gambar yang kedua ni. Sebab suis Y ni dibuka. Ni dibuka. Maksudnya dibuka tu dia memutuskan litar, arus elektrik tak mengalir. Jadi mentol yang ada dekat sini takkan menyala. Sebab arus elektrik tidak dapat mengalir. Okey. Bagi litar selari pula, okey, kamu tengok kat sini, litar selari, suis X, suis Y, mentol A, mentol B. Okey, kita tengok gambar yang pertama dulu lah, cikgu. Ini gambar yang pertama, ni gambar yang kedua. Cikgu terang tentang gambar yang pertama dulu. Okey, gambar yang pertama, suis X ni ditutup. Ditutup maksudnya dia menyambungkan arus elektrik. Okey, arus elektrik dapat mengalir dalam litar. Nampak tak anak panah warna merah tu? Maksudnya arus elektrik dapat mengalir. Jadi, mentol A ni akan menyala. Okey, kamu tengok suis Y. Suis Y ni, cikgu guna warna biru lah. Suis Y ni, dia dibuka. Maksudnya dia memutuskan arus elektrik. Okey, jadi arus elektrik tak dapat mengalir dalam litar yang kedua ni. Ni litar kedua, ni litar pertama tadi. Okey, litar kedua ni. Jadi, mentol B ni dia tidak menyala. Okey, kenapa? Sebab dia kan litar yang berbeza. Jadi, ini litar pertama, ini litar kedua. Laluan arus elektrik tu berbeza. Jadi, yang pertama, arus elektrik boleh mengalir. Mentol dia menyala lah. Yang kedua, arus elektrik ni tak boleh mengalir. Jadi, mentol dia tidak menyala. Okey, tengok dekat sini pula. Apabila suis X dibuka. Tengok gambar yang kedua. Apabila suis X dibuka. Okey. Apa akan jadi pada mentol A? Bila suis X dibuka, ni, arus elektrik takkan dapat mengalir dekat laluan yang pertama ni. Kat sini dia tak mengalir. Ni. Bahagian sini ni. Arus elektrik tak mengalir. Jadi, mentol A ni takkan menyala. Okey. Sebab arus elektrik dah terputus dekat. Dia sampai sini je. Dia sampai sini sahaja. Dekat sini dia dah tak mengalir. Okey. Kemudian kamu tengok dekat. Cikgu nak guna warna apa lagi ni? Warna merah lah. Kemudian kamu tengok dekat ni. Laluan yang kedua ni. Tadi laluan pertama. Okey, laluan yang kedua ni. Arus elektrik dapat mengalir. Kamu tengok anak panah yang warna merah tu. Okey, cikgu ikut. Anak panah warna merah tu, dia dapat mengalir lengkap. Daripada kutub positif sampailah kutub negatif ni. Jadi, mentol B akan menyala sebab suis Y ni ditutup. Maksudnya suis Y ni dia menyambungkan arus elektrik. Dia tak memutuskan litar. Dia menyambungkan litar. Okey, jadi kat sini arus elektrik dapat mengalir. Dekat sini arus elektrik tak dapat mengalir. Jadi dia tak menyala mentol A. Mentol B
dia menyala kerana arus elektrik boleh mengalir. Okey. Okey, kemudian kita pergi untuk tajuk kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Okey, kesan yang pertama ni, gambar ni. Budak ni dia terkena renjatan elektrik. Macam mana boleh terkena renjatan elektrik ni? Kenapa? Okey, yang pertama, apabila kamu sentuh suis dengan tangan yang basah, kamu boleh terkena renjatan elektrik. Ataupun kalau kamu menggunakan bahan yang bersifat, objek yang bersifat konduktor, kamu cocok kat dalam tempat suis tu, dia konduktor ni kan dia mengalirkan elektrik. Jadi itu bahaya, boleh menyebabkan terkena renjatan elektrik. Okey, kesan yang seterusnya, okey, gambar ni terbakar sikit tu. Kenapa tu? Itu adalah litar pintas. Okey, litar pintas ni dia boleh terjadi kerana apabila kita menggunakan peralatan elektrik yang wire dia dah rosak, wire dia dah nampak, kita dah nampak wire warna hijau, biru, warna merah, warna biru tu. Maksudnya wire tu dah rosak, wire tu terbuka. Itu boleh menyebabkan berlakunya litar pintas. Ataupun bila kamu letak terlalu banyak peralatan elektrik kamu sambungkan pada satu soket. Itu pun boleh menyebabkan berlakunya litar pintas. Litar pintas ni dia berlaku sikit-sikit tau. Dia sikit terpecik macam tu. Kemudian barulah berlaku kebakaran kecil. Kalau tidak dikawal, dia boleh menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Okey, kesan yang seterusnya adalah kebakaran. Okey, kebakaran ni dia sama ada macam cikgu cakap tadi lah, disebabkan oleh litar pintas. Litar pintas tu kan kebakaran yang kecil dulu, kemudian kalau kita tak kawal, dia boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Ataupun bila kita cuai, kita mengendalikan peralatan elektrik dengan tidak betul. Maksudnya kamu gosok baju menggunakan sereka, kemudian kamu biarkan je kamu biarkan sereka tu kat atas baju tu, dia boleh menyebabkan kebakaran. Okey, itu antara kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Jadi jangan sesekali cuai. Okey, yang ini seterusnya adalah kaedah untuk mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Macam mana nak mengendalikan peralatan elektrik tersebut dengan selamat? Okey, yang pertama, pastikan sekiranya ada peralatan elektrik yang rosak, jangan pandai-pandai pula nak baiki sendiri. Pastikan kamu minta tolong ataupun kamu hantar ke tempat yang betul. Maksudnya orang yang nak baiki peralatan elektrik tu dia mesti tahu macam mana nak baiki peralatan elektrik tersebut. Bukan pandai-pandai je kamu buka nak baiki sendiri. Okey, yang kedua, memegang suis dengan tangan yang kering. Pastikan bila kamu nak on suis, nak pegang dekat suis tu, tangan kamu tu lap dulu. Jangan sesekali pegang dengan tangan yang basah. Yang ketiga, menyambungkan satu plug pada satu soket. Ini maksudnya kalau kamu nak guna periuk nasi, kamu sambung periuk nasi je pada soket tu. Jangan kamu letak plug 3 pin, lepas tu kamu sambung pula periuk nasi, cerik elektrik, lepas tu kamu sambung pula oven. Tu tak boleh. Maksudnya kamu kena letak satu plug sahaja pada satu soket. Okey, yang seterusnya, matikan suis pada soket sebelum mencabut plug. Okey, contohnya sekiranya kamu dah mengecas telefon kamu, bateri telefon kamu dah penuh, kamu nak buka kamu punya kepala cas tu kan, daripada soket, pastikan kamu tutup dulu suis dia. Jangan terus buka. Tu boleh menyebabkan berlaku, kita tak tahulah, kita tak minta, tapi kita nak elakkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kita kenalah mengendalikan peralatan elektrik ini dengan selamat.
Okey, dan yang kelima, menggantikan wayar yang rosak dengan wayar yang baru. Kalau wayar tu rosak sampai dah terkeluar nampak urat-urat wayar tu, jangan guna lagi peralatan elektrik tu. Pastikan kamu baiki dulu, ganti wayar tu dengan wayar yang baru, barulah boleh guna kembali. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Saya harap kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan. Sekiranya kamu kurang faham dan masih lagi tak faham, kamu boleh Google ataupun kamu boleh tanya cikgu lagi, kamu boleh PM cikgu, kamu juga boleh baca buku teks kamu. Bye. Jumpa lagi.